wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat sama-sama kita berkumpul berada di Masjid Jami'ah Saleh untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai suami ataupun sebagai ketua rumah tangga, Allah SWT telah menganugerahkan kita satu anugerah yang besar, iaitu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Tapi dalam masa yang sama, marilah sama-sama kita mempertekadkan diri kita untuk terus kita menjadi suami ataupun menjadi ketua rumah tangga yang bertanggungjawab dan juga insya-Allah menjadi contoh kepada anak dan isteri kita. Sebab itulah kalau kita lihat Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, dalam surah At-Tahrim Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana Allah SWT menegaskan, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi Allah menegaskan di sini tentang diri kita sebagai seorang lelaki yang digelar sebagai suami dan juga bapa ataupun senang cakap sebagai ketua rumah tangga. Maka Allah SWT telah mewajibkan kita sebagai suami tadi untuk bertanggungjawab, memastikan keluarga kita ini tidak tercebur ataupun dicampakkan ke dalam neraka. Maka sebab itu menjadi tanggungjawab kita memastikan diri kita dan juga anak-anak kita terselamat dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, kerana bakaran yang terdapat dalam api neraka tadi adalah wa quduhan nas wal hijarah, manusia dan juga batu-batu. Dan terdapat juga malaikat-malaikat yang Allah SWT perintahkan ke atas mereka yang begitu tegas, dan juga sifat malaikat tadi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita lah kalau kita kembali mengaku kesalahan kita dengan bertaubat dan terus kita memperbaiki hidup kita, insya-Allah. Kalau kita lihat kebahagiaan bagi seorang wanita tadi adalah suami yang soleh. Kita selalu sebut tentang apa kedudukan wanita, tapi kali ini insya-Allah saya nak menyentuh tentang suami soleh. Dia ada dua, suami soleh dengan suami mak saleh. Suami mak saleh pun saya pernah jumpa juga, tapi yang penting dia soleh. Tak kira lah asal jangan jadi suami toleh. Balik kepada suami saleh tadi, soleh kepada toleh. Yang tadi soleh tu yang taat, tapi bila toleh dia sebaliknya. Apapun kalau kita lihat bagi seorang wanita, harta yang paling berharga dalam kehidup adalah seorang suami yang soleh. Kenapa? Kepada suamilah kalau kita lihat seorang isteri akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Itu dia. Kenapa? Dunia dah tentu punya. Walaupun abang macho, abang handsome, abang bergaya, tapi abang juga berupaya juga mencari nafkah. Jangan pula abang relax kat rumah, dapur tak berasap. Macam mana pula apa kata orang tu, nafkah anak dan isteri. Maka itulah tanggungjawab suami tadi yang saya sebut sebagai suami yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka sebab itu selalu kita doa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam ayat ini Allah menegaskan, ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami
keturunan kami dan isteri kami yang menjadi penyejuk mata hati. Tapi kalau nak melihat keturunan, melihat isteri yang kita sebut sebagai penyejuk hati, suami pun bila tengok pun sejuk hati juga. Bila melihat si suami, kata orang tu apa? Hati kita makin panas. Kerana suami tidak menunjukkan sikap yang penyambar, suami tidak menunjukkan sifat yang memberi kebahagiaan dalam rumah tangga. Kadang-kadang dalam rumah tangga pun ada asap. Asap apa? Asap rokok. Itu pun kadang-kadang memberikan bahang juga. Jadi keseluruhannya lah, dalam konteks apa, rohani dan jasmani. Jasmani nak sihat, rohani dalam berarti kata dalaman kita juga nak sihat juga. Jadi ini adalah tanggungjawab ibu dan ayah, lagi-lagi ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga tadi. Dan kalau kita lihat, sangat beruntunglah bagi kehidupan seorang isteri jika dia meyakini hidupnya memberikan segala kebahagiaan tadi, cinta, perhatian dan kasih sayang kepada suami yang soleh. Dan suami yang soleh juga mengharapkan isteri yang soleh juga. Jadi saring soleh dan soleh menyoleh, bukan sulit menyoleh. Soleh menyoleh ni dua-dua soleh. Jadi saling melihat tu tadi, qurrata ayun, bila melihat saja hatinya sejuk. Ini yang dimasukkan doa yang kita panjatkan, qurrata ayun. Dan Allah menegaskan, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami Allah, jadikanlah kami Allah bagi orang-orang bertakwa tadi sebagai pemimpin kami. Jadi siapa yang menjadi pemimpin? Tentu saja suami tadi yang menjadi orang yang bertakwa tadi. Dan seterusnya kalau kita lihat, kerana kepada suamilah seseorang isteri akan mendapat perkara yang diimpikan, seperti apa? Ketenangan, betul? Keteduhan, kedamaian, perlindungan dan cinta, serta kasih dan sayang. Inilah yang kita harapkan, atau isteri harapkan, bila suami tadi menjadi suami yang soleh. Kenapa? Kerana bila suami yang soleh tadi adalah manusia yang dapat membahagiakan isteri dan anak-anaknya, itu dia, serta keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti insya-Allah. Seseorang suami yang soleh tidak akan memberi makan isteri dan anak-anaknya kecuali dengan harta yang halal. Dia tidak akan mendapat memperolehi rezeki kecuali rezeki yang halal. Itu kita kena pastikan. Ciri-ciri ataupun orang-orang yang soleh tadi, dia pastikan anak dan isterinya diberikan makanan yang halal. Itu tanda-tandanya. Dan seterusnya kalau kita lihat, seorang suami yang soleh juga adalah manusia yang mampu menjaga amarah. Amarah ni apa? Sifat marah dia, sifat panas baran, ego, kepada isterinya. Kerana isteri adalah amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seorang lelaki yang menjadi suaminya tadi. Inilah salah satu, kalau kita lihat, kita tanya orang-orang lama, orang-orang yang lama berumah tangga, mereka sudah berumah tangga hampir kadang-kadang 50 tahun, 40 tahun, mereka tetap kekal bahagia walaupun kadang-kadang hidupnya serba kekurangan, anak ramai, tetapi kalau kita lihat, hidup aman damai. Kenapa? Kerana di situ ada keberkatan. Itu yang kita nak. Keberkatan yang mereka miliki ini disebabkan kerana suami dan isteri melaksanakan segala yang telah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami yang soleh juga adalah suami yang mampu memperlakukan isteri dan juga anak-anaknya dengan sifat-sifat yang terpuji. Contohnya apa? Seorang suami tadi
Yang soleh akan selalu memperlakukan istrinya dengan sabar. Sabar dengan apa? Setiap kesalahan-kesalahan istrinya. Kalau isteri tadi ada buat kesalahan, dia tidak marah dengan apa, mengikut hawa nafsunya, tapi marahnya tadi kerana apa? Untuk memperbaiki si isteri tadi. Jadi di situ ada kesabaran, dan memperlakukan istrinya dengan kelembutan dan penuh maaf ketika istrinya sedang kemarahan. Wah, ini bukan senang. Isteri mana kita sabar, isteri bawa kena kita sabar. Pasal apa? Itu dah jadi isteri kita kan. Kita pun berkahwin ataupun rumah tangga dengan mereka bukan baru, dan kita dah tahu pun perangai dia. Dan awak pilih isteri awak, kita kena fikirkan itulah pilihan yang terbaik. Walaupun kalau kita fikir, alah, kalau nak fikir isteri aku ni banyak kekurangan, tapi kerana dia sudah menjadi isteri kamu, dia juga sudah menjadi tanggungjawab kamu, anggaplah semua kesalahan yang dilakukan itu sebagai cara untuk membetulkannya, mencari jalan untuk membetulkan kesilapan yang ada. Dan kadang-kadang kita juga ada buat kesilapan, dan bila mana kita dibetulkan oleh isteri kita, hendaklah kita dengan hati terbuka menerimanya. Inilah kalau kita lihat umpamanya tu, di antara salah satu tu mesti jadi air, yang satu jadi apa? Kalau satu jadi api tu, air dapat menyiram api, ataupun yang satu tanah, yang satu api. Jangan dua-dua api menyemarak. Ini salah satu daripada sikap seorang suami yang soleh tadi. Kerana apa? Kerana kesilapan dan kesalahan itu tidak semestinya menjatuhkan dia, padahal itu akan memberikan peringatan untuk dia. Jadi sebagai seorang suami, bagaikan pemerintah dalam rumah tangganya. Kalau kita lihat, sebagai seorang suami yang soleh adalah yang mampu memerhatikan dan melihat kepentingan rakyatnya. Dia melihat kepentingan rakyatnya. Ini sebagai seorang pemimpin negara ni, ataupun negeri tadi, dalam pemerintahan yang memimpin itu iaitu isterinya. Jadi dia akan memberikan kesenangan, kemudahan kepada isteri dan anak-anaknya di bawah jagaannya. Sebab itu kalau kita ni mungkin ada kekurangan dalam kehidupan, carilah jalan keluar. Sebab itu dalam Islam, isteri juga dibenarkan untuk mencari nafkah. Tujuannya apa? Membantu suami. Tapi kalau suami dah mampu, isteri tidak menjadi satu perkara, satu maslahat untuk mencari rezeki. Kerana isteri tadi dalam mencari nafkah, hukumnya bukan wajib, bukan sunnah pun, harus. Kalau sunnah buat apa pahala, ni harus, ni maknanya dia membantu suaminya kalau dalam kekurangan. Tapi sekiranya kalau suami tadi sudah mampu untuk mencari nafkah untuk anak dan isteri, itu lebih baik. Jadi isteri hanya tumpukan kepada anak-anak. Sebab itu kalau kita lihat Imam Maliki pernah ditanya oleh orang, mengapa ditanya oleh bapanya, mengapa anak kamu menjadi alim? Seorang Imam Maliki ni ada seorang alim yang begitu imam besar, dan salah satu daripada imam yang disebut sebagai imam mujtahid. Dan bapa Imam Maliki mengatakan, sesungguhnya aku mengawini seorang wanita yang solehah, wanita yang alim, maka wanita atau ibu kepada Imam Maliki ini akan mendidik anak aku menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang alim. Jadi seorang bapa tadi, seorang suami tadi, dia tumpuannya mencari nafkah, mencari rezeki. Jadi dia banyak urusannya di luar. Tapi siapakah yang akan mendidik anak-anak kita? Contohnya lah, tentu isteri kita. Jadi isteri itulah yang dipilih tadi menjadi isteri yang bukan sahaja dia tahu menguruskan rumah tangga, tapi sebenarnya isteri juga alim dalam bidang keagamaan dan sebagainya. Kerana dia membentuk anak tadi membesar menjadi orang yang
alim dan rumah tangga. Jadi kalau kita lihat suami tadi melihat isterinya ada kekurangan, kita jangan salahkan. Selotong, bawa pergi mana? Tepi laut. Bawa pergi mana? Apa kita tempat yang nyaman. Waktu nak tidur tu bisik-bisik. Ini semua akan memberikan impact. Oh, suami aku ni berat juga tang aku. Jangan kita serahkan bebanan tu semua pada suami. Yalah, kalau tak ada anak, tak ada masalah. Tapi bila ada anak, tanggungjawab suami tadi dan isteri tadi memikul tanggungjawab bersama, insya-Allah. Tapi kalau ada anak satu tak berat. Bila dah tambah anak 2, 3, 4, itu dia. Tanggungjawab tadi begitu besar untuk mendidik. Kerana kita lihat anak-anak remaja hari ini begitu mencabar berbanding dengan anak remaja. Kalau kita tidak memberikan pendidikan agama, kita takut sekali. Pengaruh, influence yang ada sekarang begitu hebat sekali. Kita lihat golongan Yahudi, mereka mempunyai strategi untuk mempengaruhi hidup orang Islam. Melalui apa? Kalau kita baca tentang artikel sehari ini, ada 7 jenis perkara yang dapat ditewaskan senjata Yahudi. Salah satunya adalah hiburan. Hiburan hingga melalaikan, hingga menyebabkan seorang tadi lupa untuk belajar agama. Kerana asyik sangat dengan hiburan je. Terbangkan apa ini Lady Gaga je semua dah jadi gagap. Dah terbangkan ke Singapura saja, Madonna pun orang sambut je. Itu dari sudut hiburan. Jangan kata lagu Hollywood, Bollywood pun orang terkira. Kerana ada unsur-unsur yang memuja-muja ni semua. Ada sudut hiburan. Yang kedua, sukan. Sanggup orang beratur setakat nak tengok bola sepak, Atletico apa, Madrid nak turun, wah. Sampaikan orang beratur, maghrib ke mana, asar ke mana. Ni yang beri penyokong siapa? Orang Islam. Sukan tu. Ketiga, tentang rokok. Ni siapa yang isap rokok minta maaf lah. Orang Islam ada 1.5 bilion. Yang isap rokok 400 juta. Ini dapat apa? Ini semua cara bagaimana Yahudi mempengaruhi orang Islam. Apa lagi? Sukan sudah. Seks, maaf cakap tentang seks. Sekarang di televisyen, Masya Allah, kita lihat bagai adegan-adegan yang kadang-kadang berpakai bikini, yang lakinya pakai tak berpakaian. Dah jadi macam perkara biasa. Anak apa, satu keluarga tengok. Inilah yang cuba dimasukkan unsur-unsur semacam ini. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya dilindungi daripada perkara yang semacam ini. Apa lagi? Fashion pula, pakaian. Cara pakaian. Pakaian Islam ni rimas. Pakai yang terdedah rambutnya, menampakkan rambutnya, menampakkan aurat-auratnya. Kelak nanti, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Mi'raj pernah melihat serombongan wanita yang dia seksa kerana tidak menutup aurat kepalanya. Dituang air timah tadi di kepalanya kerana dia menampakkan rambutnya, auratnya tadi. Nauzubillah min zalik. Ini salah satu daripada azab yang diterima oleh mereka yang belah. Jadi kita sebagai bapa tadi tak apa, jangan rasa jemu, jangan semarah.
kita ingatkan, dan di samping itu jangan lupa untuk mendoakan. Ini doalah senjata untuk orang-orang yang beriman tadi. Jadi suami yang soleh juga akan selalu mampu bersifat bijaksana dalam tindakannya. Saya ni bodoh, saya ni tak belajar, saya ni jangan melemahkan, menjatuhkan diri kita ni sebagai orang yang apa? Yang rendah sekali hingga menyebabkan kita menyalahkan diri kita sendiri. Menghargai pendapat isterinya. Apa isterinya beri pandangan, kita terima dengan hati yang terbuka. Dan jika terjadi perbezaan pendapat, ini dalam keluarga ni, dengan isterinya, suami bersikap terpuji, terpuji mana apa? Dan penuh cinta kasih menghargai pendapat isterinya tadi. Jangan ngomel hingga isterinya tadi pun tak diberi peluang untuk bercakap, serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itu yang penting kita buat ini adalah kerana Allah SWT. Bila kita dah jadi isteri kita, jadi kita tidak boleh bertindak terlalu agresif hingga korang nak ubah diri dia. Tak boleh. Pelan-pelan insya-Allah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ini salah satu sifat lelaki yang ataupun suami yang soleh. Dan seorang suami yang soleh juga, kalau kita lihat, merupakan suami yang mampu mendidik dirinya. Dia dapat didik dirinya, isterinya dan juga anak-anaknya, mencintai melalui menguasai ilmu dan mengamalkannya. Dia kena belajar kalau tak tahu. Orang datang masjid susah, suruh datang ke rumah. Sekarang ada home based Islamic learning, untuk mereka yang mungkin nak datang masjid, tak ada masa, kerja overtime, part time dan juga time pun tak ada. Itu dia. Ilmu tu penting, dan juga amalkan apa yang dipelajari tadi, menjadikan ilmu yang diperolehi tadi bermanfaat bagi bangsa, negara dan agamanya. Ini salah satu daripada suami yang soleh tadi. Dan terakhir, suami yang soleh juga, dia adalah seorang yang akan selalu menjaga isteri dan anaknya daripada api neraka yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan dengan kuliah zuhur yang ringkas ini memberikan manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan haji sekalian untuk terus menjadi suami yang soleh dan dapat menjadi penggerak kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.